Lebih daripada 16 hari 16 malam saya dibelasah oleh RTM TV3 dan juga surat khabar utusan. Hampir setiap hari tajuk berita dan muka depan. Daripada awal bila mereka mengenengahkan isu kemerdekaan, siapa pengganas, siapa hero. Daripada awal saya yakin akhirnya kita akan menang. Dan terbukti kita menang sekarang ini apabila propaganda Barisan Nasional terpaksa menghentikan isu ini kerana penyokong-penyokong mereka membuat kerosakan yang cukup dahsyat, sehingga ada yang mengatakan Malaya dan Malaysia tak pernah dijajah. Inilah pandangan yang paling teruk dalam dunia. Perbuatan ini menghina almarhum Tengku Rahman. Sebab itu dalam laman blog Facebook, bila Tengku Rahman angkat tangan begitu, orang tanya, apa dalam tangan Tengku Rahman? Belalang. Banyak orang mempermainkan hadirin sekalian di atas kesilapan yang dibuat oleh pengampu-pengampu pemerintah UMNO Barisan Nasional sehingga cuba menukar sejarah. Hadirin hadirat yang hormati sekalian, kita dalam sejarah kita boleh berbeza pandangan. Misalnya ada orang mengatakan Hang Tuah sebagai hero, ada yang mengatakan Hang Jebat hero. Biarlah mereka itu berbincang, berdebat, berdialog, dan orang mendengar untuk memberi pandangan siapa sebenarnya yang hero. Tapi di Malaysia sekarang sudah lain. Kalau Hang Tuah disebut hero, siapa kata Hang Jebat hero, dia akan didakwa di mahkamah. Inilah politik holocaust yang sedang berlaku di Malaysia. Bila saya mengatakan bahawa Mat Indra pejuang tanah air, tak boleh. Mesti mata-mata yang jaga Bukit Kepong itu pejuang. Sedangkan mereka mengangkat, menjunjung bendera Union Jack waktu itu. Mat Indra pejuang, tak boleh. Kamu kata pejuang, hadaplah di mahkamah. 15,000 ikat jamin. Orang rogol orang pun 3,000 jamin je. Inilah Malaysia tanah airku sekarang. Hadirin sekalian, seluruh dunia terkejut bila perbezaan pandangan dalam hal sejarah dibawa ke mahkamah. Ini tidak lain kerana pemerintah ini dia tak tahu dah nak pergi ke mana untuk menyembunyikan fakta sejarah yang sebenar. Sejarah adalah sejarah. Bukan kita nak hina sesiapa. Ayah saya sendiri biasa jadi tentera Jepun. Orang nak kata ayah saya pengkhianat, tak apalah, itu sejarah. Kenapa dia jadi tentera Jepun? Ada ulasannya, karena ada paksaan, kerahan tenaga dan sebagainya. Itu soal ulasan. Tapi nak kata ayah saya pengkhianat, kata orang. Tapi tak boleh. Mata-mata Bukit Kepong itulah pejuang kemerdekaan. Ini pelik dalam dunia. Inilah hadirin sekalian, Malaysia sekarang ni sudah jadi negara-negara yang dikuasai oleh Zionis Yahudi, iaitu tak boleh beri pandangan lain. Beri pandangan lain akan didakwa di mahkamah. Saudara-saudara akan tahun ini berlaku begini. Hadirin sekalian, saya juga cadangkan supaya peperiksaan UPSR dan SPM ditangguhkan pada tahun ini. Karena cikgu keliru, anak murid keliru, semua keliru. Kita lihat buku sejarah tingkatan 2. Tingkatan 2 kan? Dalam buku sejarah tingkatan 2 disebut tahun 1786 tentera British yang diketuai oleh Francis Lake mendarat di Pulau Pinang. Bandar Pulau Pinang Tanjung ditukar kepada Georgetown, mengambil sempena King George keempat, yaitu raja yang memerintah Great Britain. Setelah bendera Union Jack dinaikkan di Bandar Georgetown, bermulalah penjajahan British terhadap tanah Melayu. Ini buku tingkatan 2.
Sekarang kalau dalam peperiksaan UPSR ditanya soalan, siapakah yang mula-mula menjajah tanah Melayu? Dia nak jawab macam mana? Sebab Profesor Zainal Keling kata, Melaya tak pernah dijajah. Anak murid keliru, cikgu keliru, rakyat keliru. Sebab itu peperiksaan UPSR, SPM elok tangguh lah tahun ni. Sebab rakyat semua jadi bingung. Buku sejarah 3 dan 3. Amat pada sejarah ni boleh tahan. Boleh hafal. Buku sejarah 3 dan 3. Pihak British mengharamkan parti-parti yang memperjuangkan kemerdekaan. Balik buka buku 3 dan 3 ya. Parti-parti yang diharamkan itu ialah PETA, PETA, AWAS, API, KMM, Kesatuan Melayu Muda, dan Hizbul Muslimin. Ini buku 3 dan 3. Sekarang bila soalan ditanya dalam peperiksaan, siapakah parti manakah yang perjuangkan kemerdekaan? Anak murid tak boleh jawab. Kerana dia akan jawab UMNO. Sebab waktu itu UMNO tidak memperjuangkan kemerdekaan. UMNO slogannya Hidup Melayu. Faham tak? Jadi sekarang ni semua orang kaji sejarah. Dan sebab hadirin sekalian mereka cuba nak pusing sekarang ini. Sebab itulah kita lihat berlaku macam-macam kekeliruan. Memanglah kereta UMNO ni pancak di tengah jalan. Bila pancak nak tukar tayar dia kena jack. Jack setakat boleh masukkan tayar, boleh keluarkan tayar. Tapi penyokong mereka ni jack sampai kereta tu terbalik. Inilah yang berlaku, terpaksa cari kren sekarang untuk angkat kereta itu. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat sekarang ini kita sedang mencapai kemenangan, termasuk dalam hujah dan sebagainya. Sebab itulah tidak ada jalan lain. Mereka dakwa kita di mahkamah. Di samping kita juga mendakwa di atas fitnah muka depan akhbar utusan pada 27 hari bulan. Apa yang difitnahkan saya tak boleh ulang lah, kerana kes itu sudah dalam mahkamah. Kita akan mula bicara 27 ni. Kemudian insyaAllah hujung hidup saya ni saya akan kaya dengan saman-saman ini insyaAllah. Hadirin yang dihormati sekalian, bila disuruh hujah mereka kalah, mulalah buat kerja yang tak senonoh. Kirim SMS, nak simah asid, SMS nak cederakan saya dan keluarga. Akhirnya kita lihat percubaan membakar pintu rumah. Ni apa ni? Kerja macam ni hadirin sekalian tak elok yang berlaku di zaman ini. Biarlah kita berhujah secara ilmu, bukan cara fizikal. Sehingga hadirin sekalian, kita lihat di rumah saya di Pulau Pinang, rumah di Shah Alam, unit amal berkawal setiap malam kerana sudah ada tindakan-tindakan fizikal. Ini satu perbuatan yang tidak baiklah berlaku di zaman kita merdeka. Kita lawan berhujah, berpolitik, bukan bertujuan untuk bertindak secara fizikal yang berlaku sekarang ini.